KPM. Kenapa studio gelap sangat ni? Nasib baik kawan saya bagi alat ni. Katanya bila pusing benda ni akan menyala lampunya. Okey, jom kita tengok. Adalah lampu menyala. Bestnya. Hai Sean. Seronok sangat ni. Buat apa ni Sean? Hai cikgu. Inilah dia. Tadi kawan saya dah bagi tahulah bila saya pusing benda ni, lampu akan menyala. Tapi macam mana boleh jadi macam ni tu? Itulah yang kita nak belajar hari ni Sean. Tentang penjana. Bagaimana arus boleh terhasil. Itulah tajuk yang kita akan belajar hari ini. Baik cikgu, jom kita belajar. Okey, jom. Sejahtera, anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven selaku hos anda, dan juga bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Nisa. Hai Cikgu. Hai Sean. Sihat Cikgu? Sihat. Dan sebelum kita teruskan, apa kata kita amalkan SOP Cikgu? Di hadapan saya sini ada botol gel pembasmi kuman. Silakan Cikgu. Okey. Seperti mana yang anda tahulah, yang menonton di rumah tu kena sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Seperti kita berdua kan memakai pelitup muka, kena cuci tangan ataupun pakailah gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan seperti mana yang anda tahu, setiap kali kita ada Sukses SPM 2021, bukan kita berdua saja kan Cikgu? Ya, betul. Kita juga ada kawan-kawan saya yang ada dalam talian bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita tengok siapakah mereka. Hai semua. Itulah dia muka-muka yang akan bersama kita, dan mereka adalah dari 3 sekolah yang berbeza. Okey, saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Ashikin. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ashkin binti Jaafar daripada SMK Raja Ali. Boleh panggil saya Ash. Wow, Ash. Okey, terima kasih Ash. Dan seterusnya kita ada Kimi. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Luqman Hakimi bin Syamizan dari SMK Raja Ali. Boleh panggil saya Kimi. Baik, Kimi, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Nurin Batrisha ataupun Bat. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurin Batrisha binti Syahlan Arif. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Ali. Boleh panggil saya Bat. Okey, terima kasih Bat. Kita balik pula kepada Muhammad Amir Takif ataupun Mat. Assalamualaikum. Hai, nama saya Muhammad Amir Sakif bin Muhammad Daud. Saya daripada Sekolah Menengah Islam Amir Gombak. Boleh panggil Mat. Okey, terima kasih Mat. Dan seterusnya kita ada Adam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Adam bin Razali daripada Sekolah Menengah Islam Al-Amin Gombak. Boleh panggil saya Adam. Okey, terima kasih Adam. Dan yang terakhir kita ada Sarah daripada salah sebuah sekolah swasta di Pulau Pinang. Silakan. Hai, nama saya Sarah Shakira. Boleh panggil Sarah. Saya dari Sekolah Swasta Pulau Pinang. Okey, baik. Terima kasih. Baiklah, kita dah berkenalan dengan kawan-kawan saya ada dalam talian. Apa kata kita berkenalan pula dengan topik kita pada hari ini juga. Apa sebenarnya yang kita akan belajar? Okey, hari ini sebenarnya Sean, kita akan sambung tajuk elektromagnet kita yang terdahulu. Dahulu kita dah belajar elektromagnet siri 1. Hari ini kita akan sambung dengan elektromagnet siri 2, iaitu tajuk yang kita belajar hari ini adalah aruhan elektromagnet dan juga transformer. Jadi dekat sini apa yang kita akan belajar yang Sean tunjuk tadi. Yang ni bagaimana boleh menyala lampu tu. Macam mana boleh menyala lampu tu kan? Daripada mana datang arus elektrik tu? Itulah yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, baiklah cikgu. Dan kepada mereka yang nak tahu bagaimana arus elektrik ni boleh dihasilkan, jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Nisa. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu fizik. Okey, baiklah, dan sebelum kita mulakan pembelajaran kita, saya sebenarnya nak tanya pendapat daripada kawan-kawan saya ada dalam talian. Mungkin kita boleh mulakan dengan Mat. Apakah pendapat anda berkenaan dengan topik pembelajaran kita hari ini? Okey, Abang Sean. Jadi untuk tajuk elektromagnet, siri yang kedua ni, bagi saya tajuk ni satu tajuk yang sangat menarik antara tajuk yang menarik dalam subjek fizik ni. Sebab dalam tajuk ni saya dapat tahu yang sebenarnya untuk kita jana arus tu yang kita guna untuk nyalakan mentol dan peralatan elektrik yang lain tu, sebenarnya kita tak semestinya bergantung kepada bekalan kuasa tau. Bekalan kuasa tu macam bateri ataupun soket. Tapi sebenarnya dengan kalau kita aplikasikan elektromagnet ni, dengan kita ada magnet dengan konduktor pun kita boleh hasilkan arus. Tapi cuma beza dia untuk arus tu arus aruhan dan dia perlukan tenaga kerja yang lebih So macam katakan kita tiba-tiba kan rumah blackout, so dalam keadaan bekalan kuasa tak ada, kita bolehlah aplikasikan elektromagnet ni macam Abang Sean tadi kan, pusing-pusing kan. Saya pun ada satu kat rumah. So itulah saya rasa menarik sebab kita pun aplikasi dalam kehidupan seharian kita macam tu lah. Okey, terima kasih Mat. Memang baguslah pendapat dia. Kita boleh tanyalah pendapat lain daripada murid-murid lain. Mungkin kita boleh tanya Bat. Ya, Batrisha? Silakan. Apakah pendapat anda? Okey, tadi Mat dah cakap pasal aplikasi yang lain kan? Okey, saya nak cakap pasal aplikasi yang lain pula. Banyak perkara harian yang berkait dengan elektromagnet ni. Contohnya, penggunaan transformer dalam caj telefon kita. Okey, penggunaan caj telefon tu dia menggunakan transformer injak turun. Sebab apa? Okey, bayangkan setiap telefon ni mempunyai voltan yang telah ditetapkan. So, bayangkan setiap rumah dibekalkan dengan 240 voltan kuasa, tetapi telefon hanya memerlukan 5 voltan sahaja. Jadi di sinilah transformer injak turun digunakan. Transformer injak turun ni akan merendahkan voltan yang diterima dari 240 voltan ke 5 voltan supaya phone kita tak meletup bila charge. Okey, memang baik. Ini pun merupakan salah satu aplikasi kepada topik yang kita akan belajar ini. Ya. Terima kasih Bat. Dan mungkin kita boleh tanya lagi seorang. Mungkin kita boleh tanya Sarah. Apakah pendapat anda berkenaan dengan topik kita hari ini? Pendapat saya tentang topik kita hari ini ialah penghasilan arus terarus atau daya gerak elektrik terarus tanpa menggunakan sebarang sumber elektrik dengan membuat gerakan relatif di antara konduktor atau magnet. Contoh, gerakan relatif di antara konduktor dengan medan magnet ini akan menyebabkan berlakunya pemotongan medan iaitu flux magnet. Okeylah, memang menariklah cikgu topik kita pada ni. Dan okey, terima kasih Sarah, dan memang menarik juga cikgu topik kita pada ni. Dan tanpa melengahkan masa lagi, apa kata kita mulakan pembelajaran kita. Silakan cikgu. Okey, semua dah sedia. Jadi cikgu akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Kita seperti yang cikgu telah maklumkan, tajuk kita adalah aruhan elektromagnet dan juga transformer. Okey, pertama sekali, apakah definisi yang kita sebut-sebut tentang aruhan elektromagnet? Okey, ia sebenarnya adalah penghasilan DGE aruhan merentasi suatu konduktor apabila terdapat gerakan relatif bergerak antara konduktor itu dengan suatu medan magnet, atau apabila konduktor itu berada di dalam magnet yang berubah. Okey, macam mana? Okey, sebeginilah apa yang telah ayat tadi tu cikgu gambarkan dalam bentuk ilustrasi. Okey, untuk menerangkan dengan lebih lanjut, cikgu nak jemput salah seorang daripada murid cikgu untuk menerangkan apakah yang terdapat pada rajah ni. Ada sesiapa? Saya nak cuba cikgu. Okey, sila Ash. Rajah di bahagian kiri tu menunjukkan adanya pergerakan konduktor yang merentasi medan magnet. Manakala rajah bahagian kanan menunjukkan jadi pergerakan kedua-dua objek itu akan menyebabkan pemotongan flux magnet yang akan menghasilkan aruhan elektromagnet. Okey, betul ya. Kata kuncinya di sini, Sean, adalah mesti terdapat pemotongan flux magnet. Apa dia flux magnet? Okey, kalau Sean tengok, ada nampak anak panah. Anak panah warna hijau tu. Yang ni kan warna hijau kan? Anak panah warna hijau, itu menunjukkan
garisan medan magnet. So kita boleh gambarkan sebagai garisan medan magnet ni sebagai flux magnet. Okey, baik. Okey, jadi apabila terdapat pemotongan pada flux magnet itu, maka akan terhasillah DGA aruhan tadi. Okey, bila terdapat DGA aruhan, itu yang lampu boleh menyala. Okey, di sini ada dua cara. Yang pertama, okey, seperti yang telah Ash terangkan tadi, magnet pegun. Okey, konduktor bergerak, maksudnya kita gerakkan dawai. Okay, jadi ada pemotongan flux magnet. Yang kedua, cara yang kedua adalah konduktor dikekalkan, dipegunkan, tetapi menggerakkan magnet. Okey, jadi syaratnya di sini, Sean, tak kisah mana-mana yang gerak, asalkan ada pemotongan flux. Jadi keywords dia, kata kunci. Kata kunci untuk menerangkan aruhan elektromagnet ini mestilah ada pemotongan flux magnet. Kena tengok. Asal ada je pemotongan flux magnet, maksudnya dekat situ akan terhasillah DGA aruhan. Okey, terima kasih Ash. Seterusnya, kita akan terus tengok kepada faktor mempengaruhi DGA aruhan. Macam tadi kan, Sean gerakkan penjana. Kita panggil penjana tadi tu. Satu contoh dinamo. Bila Sean gerakkan masa awal-awal Sean gerakkan perlahan, lampu itu akan nampak malap. Kan? Tetapi bila Sean menggerakkan dengan lebih laju, Sean akan dapati lampu lebih terang. Betul. Okey, jadi itu adalah di bawah faktor mempengaruhi DGA aruhan. Sebelum cikgu menerangkan dengan lebih lanjut, cikgu nak minta seorang murid cikgu untuk menerangkan dahulu tentang hukum Faraday. Tiba-tiba ada hukum Faraday. Lepas tu ada 3 faktor kan? Okey, cikgu nak minta salah seorang daripada murid cikgu untuk menerangkan dulu apa yang ada pada slide ini. Sila. Saya cikgu. Okey, Kimi. Hukum Faraday telah menyatakan bahawa magnitude DGA aruhan adalah berkadar terus dengan kadar pemotongan flux. Okey. So apabila laju gerakan relatif bertambah, bilangan lilitan solenoid dan kekuatan medan magnet juga akan bertambah. Betul? Kesimpulannya, kadar pemotongan flux juga akan turut bertambah dan mempengaruhi DGA aruhan. Okey, betul. Terima kasih Kimi dengan penjelasan itu ya. Jadi apa yang Kimi telah terangkan tadi adalah tentang hukum Faraday. Jadi hukum Faraday menyatakan bahawa kadar pemotongan flux magnet ini adalah berkadar terus dengan DGA aruhan. Bermaksud ada 3 faktor yang boleh menyebabkan kadar pemotongan flux magnet itu bertambah, maka DGA aruhan turut bertambah. Yang pertama iaitu laju gerakan relatif. Gerakkan lagi laju, potong lagi laju. Ya, betul. Bermaksud DGA aruhan akan bertambahlah. Okey, yang kedua bilangan lilitan solenoid. Seperti dalam rajah cikgu, bilangan lilitan akan mempengaruhi DGA aruhan. Semakin bertambah bilangan lilitan solenoid, maka semakin bertambahlah DGA aruhan yang terhasil. Yang ketiga pula ialah kekuatan medan magnet. Macam kita fikir secara logik lah kan. Bila magnet bertambah kuat, maka bertambahlah DGA aruhan yang terhasil tadi. Okay, so jadi itulah dia faktor yang mempengaruhi DGA aruhan. Okey, seterusnya. Banyak cikgu nak ajar hari ni sebelum kita jawab soalan. Okey, arah arus aruhan dalam dawai lurus. Ada 2 sebenarnya. Okey, arah ni nak menentukan arah dalam dawai lurus dan untuk menentukan arah arus aruhan dalam solenoid. Cikgu nak minta murid cikgu juga untuk menerangkan dahulu sebelum cikgu buat satu kesimpulan. Okey, cikgu nak jemput mungkin siapa ya yang nak terangkan? Cikgu, saya nak cuba cikgu. Okey, Adam. Sila Adam. Okey, jadi seperti yang kita tahu, bila berlakunya pemotongan flux magnet, arus aruhan akan terhasil dalam konduktor. Betul. Jadi macam mana kita nak tentukan arah pengaliran arus aruhan ini? Kalau konduktor tu dalam bentuk dawai lurus, kita guna petua tangan kanan Fleming. Di mana ibu jari kita menuju kepada arah pergerakan dawai. Sama ada dawai itu yang bergerak ataupun magnet yang berada di sekeliling konduktor itu yang bergerak. Kemudian ibu jari tunjuk kita merujuk kepada arah pergerakan medan magnet daripada utara ke selatan, dan akhir sekali jari tengah kita merujuk kepada arah pengaliran arus aruhan. Jadi betul. Nak kasih lagi faham, kita tengok contoh 2 tu, di mana arah gerakan dawai dia ke atas. Jadi kita tujukan ibu jari kita ke atas macam ni. Kemudian arah pergerakan medan magnet dia daripada utara ke selatan, dari kanan ke kiri. Jadi kita tunjukkan jari tunjuk kita ke kiri. Sebegini. Kemudian kita tengok jari tengah kita menuju ke arah kita.
Jadi kita dapat tentukan bahawa arus aruhan mengalir ke arah kita. Itu saja. Betul. Terima kasih. Jelaskan penjelasan tu tadi. Okay, sebenarnya dalam tajuk aruhan elektromagnet ni ada dua petua. Satu petua tangan kanan Fleming, satu lagi petua tangan kiri Fleming. Episod terdahulu, murid-murid telah mempelajari petua tangan kiri Fleming. Okay. Hari ini petua tangan kanan pula. Jadi jangan tersilap. Okay, untuk petua tangan kiri ini kita kenali sebagai petua motor. Okey, untuk tangan kanan, petua untuk penjana. Okey. Terima kasih Adam. Lagi satulah Adam, cikgu nak minta Adam terus terangkan tentang arah arus aruhan dalam solenoid dan juga tentang hukum Lenz. Boleh Adam? Boleh cikgu. Okey. Jadi tadi kita gunakan petua tangan kanan Fleming kalau dawai itu dalam bentuk dawai lurus. Betul. Tapi kalau konduktor itu dalam bentuk gegelung ataupun solenoid, betul. Nak tentukan arah arus aruhan tu kita gunakan hukum Lenz. Alright. Jadi macam mana kita tentukan hukum Lenz ni? Hukum Lenz ni cakap bahawa arus aruhan sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet yang menyebabkannya. Faham ke tu Adam ayat tu? Sebenarnya kurang faham cikgu. Okey, cikgu akan perjelaskan lagi apa yang dimaksudkan oleh hukum Lenz. Terima kasih Adam. Hukum Lenz menyatakan bahawa arus aruhan sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet yang menyebabkannya. Untuk menjelaskan dengan lebih lanjut apakah maksud ayat yang agak mengelirukan ini, cikgu akan menunjukkan satu demonstrasi untuk menunjukkan hukum Lenz. Okey, di sini cikgu ada bawa satu tiub copper, kuprum, tiub kuprum. Okey, bersama dengan magnet. Okey. Lepas tu cikgu ada besi. Right. Jadi cikgu akan masukkan dahulu besi ke dalam tiub kuprum ini. Tengok ya Sean apa yang akan berlaku. Murid-murid di rumah juga tolong perhatikan apa yang berlaku. Ada apa-apa berlaku? Dia jatuh je lah kan? Dengan laju. Okey, kalau cikgu masukkan berbola, tengok cikgu yang ini memang magnet berbola magnet. Okey. Tengok ya, saiz. Ini satu berbola magnet, saiz yang kecil. Okey. Satu lagi, cikgu bawa magnet dengan yang lebih besar, saiz yang lebih besar. Satu kecil, bentuk berbola. Satu lagi, bentuk silinder yang lebih besar. Kedua-duanya adalah magnet neodymium. Okey, cikgu masukkan ya. Okey, Sean tengok tau. Yang ini cikgu masukkan yang kecil dahulu. Macam perlahan je. Macam perlahan Okey, cikgu masukkan pula magnet yang lebih besar. Okey. Mana ni? Dah turun ke tidak? Nampak tak perbezaannya? Tadi. Kan? Okey, kalau kita perhatikan tadi Sean, sepatutnya sepatutnya lah secara logiknya kita fikir semua objek tadi akan jatuh terus macam bola besi tadi. Tetapi tidak berlaku perkara tersebut kepada berbola magnet. Kan? Pada magnet. Magnet tu seolah-olah macam turun lambat. Kan? Apa yang berlaku sebenarnya kepada magnet tersebut kan? Sebenarnya cikgu ada buat satu rakaman lebih awal daripada atas tiub kuprum ini. Boleh kita saksikan dahulu video tersebut. Sambil tu cikgu akan tunjukkan, cikgu akan perjelaskan dengan lebih lanjut tentang hukum Lenz ini tadi. Okey, baik cikgu. Okey. Ini dalam tiub kuprum. Seolah-olah magnet ini okey sekejap cikgu masuk video baru cikgu start balik bila cikgu laju sangat ke? Tak ya. Cuma bila video dah start baru cikgu terangkan lah. Biarkan dulu video tu. Okey. Alright. Awak bagi cue kat cikgu Okey, inilah yang berlaku di dalam tiub kuprum itu tadi. Kita nampak seolah-olah magnet ini
ada sesuatu yang menolak magnet ini hingga menyebabkan magnet ini lambat turun ke bawah. Itulah yang dinyatakan oleh hukum Lenz. Magnet bergerak ke bawah tetapi arah arus aruhan melawan yang menyebabkannya. Daya menyebabkannya. Apa tadi kan? Flux magnet. Arah yang menentang perubahan flux magnet yang menyebabkannya. Jadi magnet tu bergerak ke bawah. Okay, jadi berdasarkan hukum Lenz, dia kata arus aruhan mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet itu tadi. Iaitu arah hukum menurut hukum Lenz, arahnya adalah ke atas. Ke atas. Itulah maksud dia. Jelas tak? Okey. Boleh jelas tak? Saya faham ya, Cikgu. Boleh faham? Kawan-kawan saya faham tak? Murid-murid saya boleh faham? Faham, Alhamdulillah. Dan cikgu harap murid-murid di rumah juga boleh faham dengan lebih baik tentang hukum Lenz ini. Okey, seterusnya cikgu nak teruskan. Okey, ini adalah kesimpulan tentang apa yang telah kita pelajari, iaitu hukum Faraday, hukum Lenz. Kesimpulannya, hukum Faraday melibatkan magnitude DGE aruhan. Sama ada kuat ke atau lemah. Hukum Lenz pula untuk menunjukkan arah DGE aruhan. Okey, kita dah banyak dah kita belajar. Tiba masanya untuk kita cuba soalan contoh yang pertama. Sila, siapa yang nak jawab? Saya, Cikgu. Okey, Sarah. Sila, Sarah. Apabila sebuah magnet bar ditolak dengan lebih laju ke dalam solenoid, magnitude arus teraruh yang terhasil turut meningkat. Ini dinamakan oleh B, hukum Faraday. Yes, betul Sarah. Very good. Tepat sekali Kan? Kalau kita tengok tadi macam kesimpulan yang telah cikgu tunjukkan ya. Untuk magnitude aruhan adalah hukum Faraday. Kalau arah sahaja, itu adalah hukum Lenz. Soalan contoh yang kedua. Okey, siapa nak cuba? Saya. Okey, baik. Sila, baik. Baca soalan dulu. Okey. Raja menunjukkan peraturan tangan kanan Fleming. Antara yang berikut, manakah yang menunjukkan penggunaan peraturan tangan kanan Fleming yang betul? Okey. Yang mana satu? Okey. D, untuk menentukan arah arus aruhan. Okey, untuk menentukan arah arus aruhan. Kita tahu petua. Kita tahu dah petua tangan kanan. Tapi apa guna dia? Inilah dia, untuk menentukan arah. Okey? Untuk menentukan arah. Yes, betul jawapan Bat tadi. Bagus. Terima kasih Bat. Okay. Bagus. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan soalan contoh yang ketiga. Siapa ya nak cuba? Saya, Cikgu. Matt, sila Matt. Okey, soalan contoh 3. Rajah menunjukkan dua magnet bar X dan Y tergantung bebas di kedua-dua hujung solenoid. Pemerhatian manakah yang betul apabila switch dihidupkan? Dia minta pemerhatian kita kan? Okey, jadi Mat boleh terangkan dulu tak? Sebelum cikgu tunjukkan jawapan-jawapan pilihan, boleh Mat terangkan dulu tentang bahagian ni? Boleh, Cikgu. Okey, saya sila. terangkanlah pemerhatian saya. Kalau tengok rajah ni, kita tengok ada solenoid. So, apa yang macam cikgu dah terang tadi, kalau solenoid kita nak tentukan dia punya arah arus, kita boleh guna hukum Lenz. Betul tak? Betul. So, dengan menggunakan hukum Lenz, kalau hukum Lenz ni, dengan kita menggunakan magnet, kita pun boleh tentukan kutub dia, kutub solenoid tu. So, kalau macam mana dengan kita mendekatkan ataupun menjauhkan magnet tu. Tapi kalau kita tengok rajah ni, magnet, kedua-dua magnet tu dia tak nyatakan pun sama ada dia didekatkan ataupun dijauhkan. Jadi sebenarnya kita tak boleh nak tentukan pun dia punya dia punya kutub. Lepas tu Mat nak buat macam mana? Tapi kalau tengok dekat rajah ni dia ada tunjuk arah macam arus ke atasnya tu tau. Betul. Mesin-mesin ke atas kan. Jadi bila dah ada arus, sebenarnya kita boleh tentukan lah. Sebenarnya kita boleh tentukan kutub dia. Macam mana dengan kita menggunakan petua genggam tangan kanan. So kalau kita buat petua genggam tangan kanan macam ni kan. So disebabkan arus dia ke atas, saya buat tangan saya macam ni. Betul. Betul ke ni? Macam ni lah kot. Kalau dari sudut pandang saya macam ni kan. Okey. So arus dia ke atas dan macam mana kita tahu kutub, kita boleh wakilkan ibu jari kita
sebagai kutub utara dan berlawanan dia adalah sebagai kutub selatan. Betul. Jadi kalau kita cek balik, berpadu dia sama. Arus ke atas dan kutub dia lah sebelah kiri tu adalah utara dan kanan tu adalah selatan. So bila kita dah tahu kutub, kita boleh tahulah apa akan terjadi dekat kedua-dua magnet sebelah kiri dan kanan tu. Okey, so, jadi kan Matt, kalau macam tu di sebelah solenoid yang sebelah magnet X ni, apa dia punya kutub? Apa tu? Di sebelah magnet X, dia punya kutub adalah kutub utara untuk solenoid. Okey, kutub utara untuk solenoid. Di sebelah magnet Y? Di sebelah magnet Y, kutub dia adalah kutub selatan. Okey, betul. Okey, sekarang kan kita dah tahu dah kutub macam Matt dah terangkan. Okey, jom kita tengok apakah pilihan jawapan yang ada. Okey. Kalau berdasarkan apa yang telah Matt terangkan tadi, Matt, apakah jawapan pilihan antara A, B, C dan juga D, Matt? Okay. Kalau saya nak jawab D. Okey. Magnet X bergerak mendekati solenoid dan magnet Y bergerak menjauhi solenoid. Anda pasti dengan jawapan anda? Jawapan muktamad ke? Jawapan muktamad ke? Saya rasa saya pasti sebabkan kutub solenoid itu utara. Magnet X tu kan kutub dia selatan. Jadi kita tahu apabila kutub tu berbeza, dia akan tertarik. Okey, jom kita tengok. Yes. Betul. Tepat sekali apa yang telah Matt terangkan tadi. Jadi sebenarnya soalan tadi itu lebih kepada untuk menguji kefahaman murid-murid tentang hukum Lenz. Okey. Dan sebelum kita teruskan, saya rasa kita dah belajar dah berkenaan dengan hukum Lenz, hukum Faraday dan juga tangan kanan Fleming, dan seperti yang dikatakan oleh Mat tadi adalah genggaman tangan kanan. Dan sebelum kita teruskan, apa kata kita rehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah fizik bersama dengan Cikgu Nisa. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey, tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan soalan contoh yang keempat. Raja 4.1 dan 4.2 menunjukkan satu magnet bar dijatuhkan ke dalam dua gegelung yang berbeza daripada ketinggian yang sama. Okey. Soalannya, namakan kuantiti fizik yang diukur oleh galvanometer. Cikgu nak tanya Sean, boleh ke Sean? Boleh lah Cikgu, boleh. Sean rasa apa tu Sean? Okey, jawapan berdasarkan nombor apa yang Cikgu dah ajar tadi, jawapannya adalah aruhan. Betul? Jawapan muktamad. Tak ada talian hayat kan? Tak ada talian hayat. So jom kita semak. Betul Sean. Aruhan. Okey. Bagus. Okey, seterusnya Cikgu nak minta murid cikgu untuk jawab soalan yang seterusnya. Siapa ya? Saya, cikgu. Okey, Ash. Sila, Ash. Terus bagi jawapan dia, Ash. Okey. Kena baca soalan tak, cikgu? Tak payah baca soalan. Ash terus berikan apakah jawapan Ash. Okey, saya ada 3 poin dekat sini. Poin yang pertama adalah kekuatan medan magnet rajah 4.1 dan rajah 4.2 adalah sama. Okey. Poin yang kedua, bilangan lilitan gegelung rajah 4.1 adalah lebih kecil daripada rajah 4.2. Dan tiga adalah saiz pesongan penunjuk galvanometer rajah 4.1 adalah lebih kecil berbanding dengan rajah 4.2. Okey, jom kita semak jawapan Ash tadi. Kekuatan medan magnet sama. Okey, bilangan lilitan gegelung, Ash jawab 4.1 kecil daripada 4.2, boleh? Betul? Okey. Saiz pesongan penunjuk jarum galvanometer 4.1 juga kecil daripada 4.2. Betul. Jawapan Ash juga betul. Jawapan yang cikgu tunjukkan pada skrin juga adalah betul. Bagus, Ash. Okay. Cuma cikgu nak bagi sedikit tips di sini. Ada 3 markah dalam soalan yang panjang. Bermaksud ada 3 soalan di sini, iaitu yang pertama, cikgu nak cadangkan kepada murid-murid semua untuk gariskan semua soalan supaya murid-murid tidak tertinggal mana-mana soalan yang diberikan. Ini yang pertama, bilangan lilitan yang kedua, dan saiz pesongan adalah soalan yang ketiga, dan sila tuliskan dalam bentuk begini, bentuk point. Ya. Okey, bagus Ash.
Cikgu nak minta Ash teruskan dengan soalan yang seterusnya ni. Ash terus bacakan apakah jawapan Ash nak berikan untuk jawapan ni. Okey cikgu. Poin yang pertama, semakin bertambah bilangan lilitan gegelung, semakin besar pesongan penunjuk jarum galvanometer. Okey. Poin yang kedua, semakin tinggi kadar perubahan flux, semakin besar magnitude arus aruhan. Okey Ash, betul Ash. Terima kasih Ash. Bagus jawapan Ash tadi. Jawapan Ash juga betul. Jawapan yang cikgu letakkan pada skrin adalah cadangan jawapan yang cikgu berikan untuk rujukan semua murid. Okey, di sini ada dua juga soalan, iaitu bilangan lilitan gegelung, hubungan di antara bilangan lilitan gegelung dengan saiz pesongan, serta lagi satu hubungan antara kadar perubahan flux magnet dengan magnitude aruhan. Dua soalan, ada dua markah, tuliskan dalam 2 poin yang berbeza. Okey, sebab apa ya Sean? Kita sekarang ni nak mengajar murid-murid supaya menulis jawapan dengan baik. Supaya peluang untuk mendapatkan markah itu adalah lebih tinggi. Ya, betul. Jadi jangan kalau boleh jangan sambung semua ayat itu dalam satu ayat yang panjang semua kan. Asingkan mana jawapan yang untuk nombor 1, mana jawapan yang untuk nombor 2. Lagi senang untuk kita untuk memastikan kita jawab soalan yang diberikan, dan juga untuk pemeriksa juga untuk melihat jawapan kita kan. Betul Sean. Setuju yang tu. Dan juga sebenarnya penting untuk murid menyemak semula jawapan yang telah ditulis. Okey. Terima kasih Ash. Sekarang kita nak teruskan kepada penjana. Untuk penjana ada arus terus dan juga arus ulang alik. Cikgu nak minta siapa ya? Cikgu nak minta Kimi. Boleh Kimi? Cikgu nak minta Kimi untuk terangkan. Okey. Untuk membezakan arus penjana terus dengan penjana ulang alik ni, first kali kita boleh tengok jenis komutator dia. Betul? First kali arus terus menggunakan jenis komutator gelang terbelah. Dan untuk arus ulang alik pula dia menggunakan jenis komutator gelang gelincir. Okey, betul. Lepas tu kita juga boleh melihat bilangan komutator. Untuk arus terus dia menggunakan satu saja gelang. Untuk arus ulang alik dia menggunakan 2 gelang. Betul. Okey, ini adalah cara yang mudah, yang paling mudah untuk membezakan antara penjana arus terus dan juga penjana arus ulang alik. Terima kasih Kimi atas penjelasan tadi. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan sedikit mengenai persamaan dan perbezaan di antara penjana arus terus serta arus ulang alik. Okey, kedua-duanya digunakan untuk kedua-duanya mengaplikasikan aruhan elektromagnet. Gegelung diputarkan oleh daya luar macam Sean buat tadi, kan? Kegelung mesti memotong flux magnet. Yang keempat, DGE akan teraruh di dalam gegelung. Ini adalah persamaan di antara kedua-dua penjana. Okey, bagaimanapun terdapat beberapa perbezaan di antara penjana ini seperti yang tertera pada skrin cikgu. Okey, jadi cikgu tidak akan meneruskan dengan lebih banyak lagi dekat bahagian perbezaan. Kita akan terus kepada slide yang seterusnya untuk menerangkan prinsip kerja penjana arus terus. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Saya nak jawab cikgu. Adam Ya, Adam. Ya, okey Adam, betul. Okey, saya baca dulu soalan dia. Raja 5 menunjukkan satu penjana arus terus ringkas. Terangkan prinsip kerja penjana arus terus tersebut. Okey. Jadi sebelum saya nak jawab soalan ni, saya nak cerita dulu apa yang saya faham macam mana cara penjana arus terus ni beroperasi. Okey, bagaimana jadi tu? Di antara dua magnet ni ada gegelung. Jadi betul. Dekat antara dua medan magnet ni di antara dua magnet ni ada medan magnet. Jadi bila gegelung itu berputar, berlakunya pemotongan flux magnet. Jadi akan terhasilnya arus aruhan dalam gegelung. Betul. Jadi disebabkan gegelung ini berputar, maka arah arus aruhan juga akan bertukar-tukar. Jadi fungsi commutator ni adalah untuk songsangkan sambungan litar supaya arus di dalam litar luar mengalir terus. Jadi bila arus dalam litar luar ni sama, barulah mentol boleh menyala. Jadi nak jawab soalan ini, fakta pertama saya akan jawab,
gegelung segi 4 berputar dalam medan magnet. Betul. Yang kedua, garis medan magnet dipotong ataupun pemotongan flux magnet. Betul. Dan arus aruhan mengalir dalam gegelung. Kemudian kita menyongsangkan sambungan gegelung dengan litar luar, dan hari sekali arus sentiasa mengalir dalam arah yang sama dengan litar luar. Okey, betul. Bagus sekali penjelasan daripada Adam ya. Penjelasan Adam tu memang jelas. Memang jelas kan. Okey, untuk rujukan murid-murid di rumah, cikgu telah tuliskan di sini jawapan untuk kamu menyimak kamu punya jawapan nanti. Okey, terima kasih Adam. Seterusnya, kita akan teruskan kepada transformer. Okey, transformer ini adalah satu alat elektrik untuk menaik atau menurunkan voltan ulang-alik. Okey, cikgu ada bawakan satu model di sini untuk menunjukkan transformer. Okey, kalau tengok kan Sean. Ya, cikgu. Yang pertama ni mentolnya lebih cerah berbanding dengan yang kedua. Rasa-rasanya ni transformer injak naik ke injak turun? Sebabkan yang sebelumnya adalah lebih cerah dan selepas tu kurang cerah. Saya rasa ini adalah injak turun. Betul. Bagus Sean. Betul lah. Kalau semua pun boleh faham ni cikgu rasa ni. Okey, jadi ada dua jenis transformer iaitu injak turun dan juga injak naik. Satu contoh aplikasi bagi transformer injak turun ada dalam pengecas telefon bimbit kita. Okey, lagi satu injak naik pula untuk transformer injak naik ini dalam ketuhar gelombang mikro. Okey, cikgu akan teruskan dengan punca kehilangan tenaga. Sebenarnya cikgu akan lajukan saja di sini. Cikgu just akan sebut punca kehilangan tenaga sebab transformer yang selalu kita buat kira-kira dalam peringkat SPM ni adalah kita anggapkan semua transformer unggul. Iaitu kita anggapkan transformer ni tak ada kehilangan tenaga. Tetapi sebenarnya bukan itu yang berlaku lah kan. Okey, punca kehilangan tenaga ni boleh jadi daripada rintangan gegelung, arus pusar, histeresis dan juga kebocoran flux magnet. Okey. Jadi inilah dia kesan kehilangan tenaga. Kemudian kita ada beberapa cara sebenarnya untuk mengurangkan kehilangan tenaga di dalam rintangan gegelung. Kalau rintangan gegelung tu kita boleh gunakan dawai kuprum yang lebih tebal. Untuk arus pusar kita gunakan teras besi berlamina daripada kepingan-kepingan yang nipis. Kemudian histeresis. Okey, histeresis ni berlaku berlaku kalau kita guna macam kan besi kena ada dimagnetkan dan dinyah magnetkan. Jadi kita kena gunakan teras besi lembut. Okey. Kemudian akhir sekali punca kehilangan tenaga disebabkan oleh kebocoran flux magnet macam ni kan, panjang ni. Kebocoran flux magnet akan berlaku. Jadi untuk mengurangkan kehilangan tenaga ni, maka kita akan lilitkan gegelung sekunda di atas gegelung primer seperti yang ini. Untuk mengurangkan kehilangan tenaga. Okey. Ini model ini adalah untuk pembelajaran murid-murid, tetapi dalam industri kita gunakan macam inilah sebenarnya transformer. Okey. Jadi seterusnya kita akan teruskan dengan soalan contoh yang ke-6. Baik, untuk rajah ini menunjukkan sebuah transformer dengan kecekapan rendah. Okey, jadi murid-murid ni kena ubah suai transformer supaya kecekapan transformer akan meningkat. Okey, daripada segi beberapa aspek yang telah diberikan. Okey, cikgu nak minta salah seorang daripada murid cikgu untuk berikan jawapan mereka berdasarkan apa yang telah cikgu terangkan tentang punca kehilangan tenaga dan bagaimana cara untuk mengurangkan kehilangan tenaga tadi. Siapa nak jawab soalan ni? Saya nak cuba cikgu. Ya, Sarah. Sila Sarah. Yang pertama, bagi jenis dawai, saya akan memilih kuprum. Betul. Kenapa? Kerana ia dapat mempunyai rintangan yang lebih rendah dan ia merupakan konduktor elektrik yang lebih baik. Betul. Okey, yang kedua untuk diameter dawai pula? Yang kedua, saya akan pilih yang diameter dawai yang lebih besar. Betul. Sebab apa? Untuk mengurangkan rintangan atau lebihan aliran arus. Yes, betul juga. Yang ketiga adalah jenis bahan yang digunakan untuk teras.
Yang ketiga, saya akan memilih teras besi yang lembut supaya senang untuk dimagnetkan dan boleh dinyah magnetkan dengan lebih mudah. Yes, bagus. Kemudian yang keempat, ciri-ciri teras. Yang keempat, saya akan gunakan kepingan besi nipis teras besi lembut yang berlamina. Betul. Untuk mengurangkan arus pusat dan untuk dapat mengurangkan kehilangan tenaga. Ya, betul. Tepat sekali. Yang terakhir, yang kelima, jarak antara gegelung prima dengan gegelung sekunda tadi. Yang kelima, saya akan memilih jarak antara gegelung prima dan gegelung sekunda hendaklah dikurangkan dengan menggulung gegelung sekunda di atas gegelung prima untuk mengurangkan kebocoran flux magnet pada garis. Okey, betul. Betul lah jawapan Sarah tadi. Tepat sekali. Syabas Sarah. Okey, ini adalah untuk rujukan murid-murid di rumah apa jawapan yang telah diterangkan oleh Sarah tadi. Baik, seterusnya dan kita sebelum akan kita teruskan, Cikgu. Saya terpaksa nak pergi tandai, Cikgu. Boleh ke, Cikgu? Boleh. Okey, oleh itu kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Nisa. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, Raja ni menunjukkan sebuah transformer ringkas. Nyatakan jenis transformer yang digunakan. Okey, Cikgu nak minta Sean lah jawab, Sean. Oh, saya Cikgu. Ya, satu markah je ni, Sean. Okey, ni senang Cikgu. Ini adalah transformer injak naik. Macam mana boleh tahu? Tengok. Sebab dari dia punya bilangan gegelung Cikgu. Ya, pandai Sean. Kurang daripada gegelung sekunda ataupun sekunda lagi banyak lah Cikgu. Okey. Tak sia-sia Cikgu ajar. Kan? Okey, bagus. Transformer injak naik. Tengok pada bilangan gegelung je. Yeah. Okey, mengapa transformer dapat berfungsi dengan menggunakan arus ulang alik tetapi bukan arus terus? Okey, di sini Cikgu akan terus berikan jawapan. Okey, di sini arus ulang alik menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Itu keyword yang pertama. Yang kedua, kata kunci yang kedua, arus ulang alik mengalir dalam gegelung prima. Medan magnet yang berubah-ubah. Kena ada perkataan berubah-ubah ni. Memotong gegelung sekunda, maka akhirnya arus akan teraruh dalam gegelung sekunda. 4 markah dekat sini. Okey. Seterusnya, kita akan tengok contoh soalan bahagian apa ni tu cikgu tengok kan. Okey, menunjukkan ciri-ciri bagi 4 transformer yang berlainan iaitu P, Q, R dan S. Sebagai seorang juruteknik, anda ditugaskan untuk mengkaji kesesuaian spesifikasi transformer yang disenaraikan di atas supaya boleh dipasangkan pada sebuah alat pengecas bateri bagi telefon bimbit. Tentukan transformer yang paling sesuai digunakan, berikan sebab kepada pilihan anda. Jadi murid-murid akan diberikan beberapa pilihan dengan ciri-cirinya. Ya. Okey, cikgu nak minta seorang murid cikgu untuk berikan jawapan dekat sini. Ini sebenarnya adalah soalan esei bahagian B dalam kertas 2. Okey. Okey, siapa ya? Saya Cikgu. Okey, Kimi. Sila Kimi. Untuk jenis teras, Kimi akan pilih? Teras besi lembut. Teras besi lembut. Jadi pangkahkan terus. Sean, pangkahkan terus. Ya, murid-murid di rumah pun pangkahkan terus yang tak betul. Untuk struktur teras? Teras besi berlamina. Okey, teras besi lamina. Kemudian jenis transformer? Injak turun. Injak turun. Sebab tadi pengecas telefon bimbit kan? Mesti nak kena injak turun. Okey, jadi dah nampak tak jawapan dia dekat mana? Dah nampak dah. Dah nampak dah? Okey, lepas tu bahan dawai dalam gegelung? Kuprum Cikgu. Kuprum. Jadi jawapannya ialah? Transformer Q. Q kan. Terus dah dapat jawapan. Sebab itu ini adalah satu cara murid-murid boleh menyingkirkan jawapan yang salah. Jadi cara untuk menulis jawapan adalah dalam bentuk jadual. Ini adalah cara terbaik yang cikgu boleh cadangkan kepada semua murid untuk menulis jawapan yang baiklah maksudnya kan. Maksud cikgu. Okey, jadi inilah caranya. Ada bahagian aspek dan juga penerangan. Okey. Right. Habis. Sean.
Habis soalan. Habis soalannya. Ya. Kita tiba kepada rumusan. Ya, cikgu. Silakan. Okey. Untuk bahagian rumusan ni, cikgu akan cikgu nak minta 2 orang murid cikgu. Okey, untuk bagi pendapat apa yang telah mereka pelajari pada hari ini. Siapa nak bagi rumusan? Saya Cik. Okey, Ash kan? Sila Ash. Okey, melalui tajuk aruhan elektromagnet ini, saya dapat mempelajari bahawa DGE aruhan akan bertambah apabila melibatkan 3 faktor di bawah hukum Faraday. Okey, iaitu betul. saya singkatkan sebagai LBK. L ialah apabila laju gerakan relatif bertambah, DGE aruhan juga akan bertambah. Okey. B ialah bilangan lilitan solenoid yang bertambah, dan K ialah kekuatan medan magnet bertambah menyebabkan DGE aruhan juga bertambah. Ya. Bagus kan? LBK. Untuk faktor mempengaruhi DGE aruhan adalah LBK. Ya. Okey, bagus Ash. Terima kasih Ash. Ada mungkin kita boleh minta lagi seorang murid cikgu untuk bagi satu lagi rumusan? Cikgu, saya nak cikgu. Adam ya? Oh, Adam. Ya, betul. Ya Alam, sila Alam. Jadi untuk rumusan ni, saya nak ceritakan sikit apa kaitan aruhan elektromagnet ni dengan hidup kita. Apa antara aplikasi arus aruhan dalam hidup kita. Jadi cikgu sekolah saya dah cakap yang arus aruhan ni dia berkait rapat dengan penghasilan generator. Jadi generator ni bila kita tarik tali dia, gegelung dalam generator tu akan berpusing menyebabkan pemotongan flux magnet dan menghasilkan arus aruhan. Jadi bila generator ni disambungkan dengan alatan elektrik tu boleh hidup. Sebab ada arus yang dibekalkan oleh generator tersebut. Itu je. Okey. Wow. Itu ya. Okay, so jadi cikgu rasa dah lengkap dah rumusan yang telah diberikan oleh murid-murid cikgu tentang apa yang telah dipelajari sepanjang episod untuk kali ini, Sean. Okey, terima kasih Cikgu Nisa atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada rakan-rakan saya yang ada dalam talian. Kita ada Ash, Kimi, Bat, Mat, Adam dan juga Sarah kerana sudi bersama kita untuk hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Sukses SPM 2021. Jumpa di sana. Bye-bye. Oh, cikgu, saya nak tengok yang ni, cikgu. Ini, sila-sila. Didik TV KPM